Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu untuk sesi kuliah seterusnya, iaitu kuliah malam Ramadan, yang mana saya diberi amanah oleh Yayasan Bina Ihsan, Yayasan Buni Ihsan Malaysia. Ya. Jadi insya-Allah pada malam ini seperti mana dijanjikan, kita ada sedikit tajuk yang hangat, yang agak hangat, dan begitu juga cerita yang boleh dikatakan menjadi manusia orang ramai dia confuse sikitlah tentang perkara ini, tuan-tuan. Tapi kita nak ceritakan ada jalan penyelesaian, ya, ada penyelesaian. Dan sebelum itu saya nak kempen lah pada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dekat status Facebook saya tu ada link Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu tuan-tuan sila buka page tu, yang belum like sila like ataupun tekan follow ataupun friend dan sebagainya. Maka di situ juga ada link yang mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni dia satu yayasan yang mana dia menggerakkan gerakan Satu Malaysia untuk membantu asnaf-asnaf zakat yang mereka tidak dapat zakat ataupun kurang. Maksudnya membantu ataupun mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh pusat-pusat zakat negeri. Ya, jadi membantu untuk melicinkan lagi, untuk menambahkan lagi ataupun mengurangkan lagi bebanan yang dihadapi oleh asnaf zakat. Maka Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, ya, jadi dia ditubuhkan untuk membantu Satu Malaysia, tuan-tuan, dari mengutip derma, dan begitu juga untung-untung yang mereka dapat juga mereka salurkan untuk membantu seluruh rakyat yang termasuk dalam kategori asnaf, iaitu zakat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sila beri sokongan kepada yayasan ini dengan follow ataupun button like, dan begitu juga ada link untuk yang mana kita salurkan derma. Tuan-tuan tak kira lah derma RM5 ke RM10 ke RM20 ke, untuk apa? Untuk membantu yayasan inti untuk merealisasikan niat yang sangat murni, iaitu niat yang untuk membantu asnaf fisabilillah, yang mana tuan-tuan cuma bagi derma saja, maka yayasan akan salurkan. Maksudnya tak perlu kita nak pergi ke Kedah ke, nak pergi ke Penang, nak pergi ke Sabah dan sebagainya. Mereka salurkan. Mereka ada ejen-ejen sendiri untuk membantu mereka ini dalam kesusahan, terutama dalam musim ataupun tempoh PKP ni, insya-Allah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita nak bincangkan sedikit cerita tentang salat tarawih. Ya, dan ada hint yang saya nak bagi tahu pada malam ni. Selepas maghrib tadi saya kata ada ulama mazhab Syafi'i kata sesiapa ada hutang solat fardu masa dia tinggal zaman-zaman muda dulu tu. Ada orang kata, ustaz saya ni zaman baru akil balik sekolah menengah ataupun masih universiti, oh Allah, tak pernah sembahyang, ya, tak pernah solat. Tapi bila dah kahwin rasa taubat, kira-kira saya tinggal solat selama 10 tahun, ya. Jadi saya wajib qada, macam mana solat sunat saya? Sedangkan ada fatwa di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, dia mengatakan sesiapa yang ada hutang solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa keuzuran. Keuzuran apa? Seperti tidur, seperti terlupa, ya,
maka dia jenis tinggalkan solat kerana apa? Kerana sebab dia malas. Ada mikrofon dia tinggal. Maka dia solat itu disebabkan kerana dia malas. Ini namanya keuzuran yang tak dimaafkanlah, dia kena buat. Bila sebut tentang keuzuran ni, dia kena buat dan dia kena laksanakan. Bila dilaksanakan, benda tu mesti dilakukanlah. Dan fatwa ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa kalaulah dia tidak melaksanakan solat, maksudnya dia masih ada hutang solat fardu yang ditinggalkan dulu, maka haram ke atasnya solat sunat. Dan begitu juga kalau dia solat sunat, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala mengatakan solat sunat ini tidak sah. Dengar tu, ya, dengar. Dalam mazhab Syafi'i dia kata, kalaulah solat ni seseorang itu ada hutang solat fardu yang ditinggalkan tanpa keuzuran, ya, tanpa keuzuran, maka kalau dia solat sunat tak sah. Maksudnya kalau ada orang hutang solat dulu, ya, kalau dia solat sunat tarawih, solat tarawih dia tak sah. Bahkan ada fatwa kata haram. Pasal apa? Dia wajib mendahulukan solat fardu. Ya. Habis macam mana Ustaz? Takkan saya tak solat tarawih langsung? Ada cara? Tak ada. Bila? Nantilah. Kalau nanti bagi tahu sekarang ni, takut. Bila nak bagi? Tak tahu. Permulaan ke, pertengahan ke, ataupun penghujung. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang hampir 45 minit. Kita akan berbicara ataupun 1 jam lah paling lama. Termasuk dengan soal jawab sekali, tuan-tuan. Ya. Tapi tak tahu bila. Pasal apa? Nanti ada kata, Ustaz beritahu awal-awal, lepas tu yang the rest tak nak dengar pula. Cekedek lah nama ni je tak? Ya, biar dengar, tak tahu. Awal ke, setengah ke, hujung ke, biar saya decide. Saya tak beritahu, biar saya saja yang tahu. Biar saya dan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita lihat di sini, apa yang kita nampak di sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Orang ada hutang solat yang ditinggalkan dulu. Ya, kalau ikut fatwa mazhab Syafi'i, dia tak ada solat tarawih ni. 20 rakaat, 8 rakaat, 2 rakaat pun tak boleh juga. Apa cerita ni? Macam mana penyelesaian ni? Macam mana nak buat? Saya akan terangkan sebentar lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tengok ni page Yayasan Budi Ihsan dah masuk. Selamat datang saya ucapkan. Dia nanti insya-Allah dia akan promosikan melalui komen-komen ni nombor akaun, pengenalan tentang Yayasan Budi Ihsan ini. Maka tolong support, tolong bagi kerjasama. Tuan-tuan dermalah sedikit pun, RM5 ke RM10 ke, lagi banyak lagi bagus. Kalau tak ada duit langsung, tolong promosikan Yayasan Budi Ihsan ini kepada kawan-kawan sekalian, kawan-kawan, supaya mereka kenal, supaya kita support ke NGO seperti ini. Yayasan Budi Ihsan yang membantu golongan asnaf yang memerlukan pertolongan. Lebih-lebih lagi pada zaman PKP ni. Jadi Yayasan Budi Ihsan ni tuan-tuan, dia seluruh negara Malaysia. 14 negeri ni tuan-tuan ada wakil. Ya, ada wakil, dan tak adalah daripada KL nak kena pergi Kelantan, tak ada. Dia ada wakil-wakil. Jadi tuan-tuan bagi bantuan memang cepat disampaikan. Bagi duit sini masuk duit sana beli barang dan separate kan. Jadi orang yang susah kita dapat bantu tuan-tuan. Tolong support dan tolong like, dan ada button donation tu tuan-tuan boleh tekan dan boleh terus masukkan back in secara online, ataupun nak masukkan dengan tak tahu cara tu, dekat tertera tulisan yang bergerak-gerak dekat saya punya screen tu ada nombor akaun Yayasan Budi Ihsan. Tuan-tuan boleh tengok nombor akaun tu, boleh masukkan duit kat situ berapa banyak seikhlas mungkin. Insya-Allah itu amal jariah, dan itulah yang dinamakan sebagai satu saham kita dekat akhirat. Dan inilah fadilatnya kalau kita nak urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita tunaikan hajat saudara kita sendiri. Saudara kita berhajat dalam keadaan susah, kita tunaikan hajatnya dengan berderma. Yang mana kalau kita tunaikan hajat saudara kita tuan-tuan, maka Nabi SAW kata Allah akan tunaikan hajat kita. Dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana Nabi bersabda, man kana fi hajati akhihi wallahu fi hajatihi. Yang mana disebutkan barang siapa yang mana menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajat dia. Nampak? Kawan kita yang asnaf, yang memerlukan bantuan, sangat diperlukan, kita tunaikan hajat mereka melalui Yayasan Budi Ihsan yang jadi orang tengah untuk sampaikan derma-derma kita. InsyaAllah
Allah akan tunaikan harapan kita dan hajat-hajat kita akan mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih yang sebut assalamualaikum tadi daripada Hisham Samsudin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sihat selalu dan dipermudahkan sekalian urusan untuk mendidik kami. Amin insya-Allah. Begitu juga ada yang bagi salam sebelum ni saya tak sempat nak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh share lagi ramai. Ya, ramai di topik best ni, topik kita nak cerita malam ni, bagaimana kalau seseorang itu ada hutang solat fardu yang ditinggalkan tanpa keuzuran. Menurut para ulama, haram ke atasnya solat-solat sunat yang lain. Ya, dan begitu juga tak boleh dia kalau solat sunat, kalau dalam keadaan dia ada hutang solat fardu, kalau dia solat sunat maka solat sunatnya tidak sah. Dalam senario ini dalam Ramadan, kalau mereka lah yang ada hutang solat ketika zaman John Travolta dulu lah, zaman Cucuk Bintang dulu kan, ya. Jadi kata para ulama, kalau dia solat tarawih malam ni tak sah. Dah gabar dah, ya Allah macam mana ni, apa cerita ni? Ada penyelesaian tak? Ada tuan-tuan. Tapi dengan syarat, syarat share dulu video ni, ya, like button atau sokong Yayasan Budi Ihsan, dapat jawab, dapat banyak share tuan-tuan, ya, banyak viewer, saya akan terangkan. Nampak tu ya. Dan syarat juga janji dengan saya, dermalah sedikit pun Yayasan Budi Ihsan. Ya, RM10 tak boleh kot. Kalau tuan-tuan boleh janji dengan saya akan cerita apakah jalan penyelesaian bagi mereka yang dalam keadaan macam tu. Yang tuan-tuan tak ada masalah hutang pun tak apa, tapi ilmu boleh terang kepada orang lain. Ya, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita masuk, kita cerita tentang salat tarawih. Salat tarawih ni penting, kita jangan tinggalkan tuan-tuan ya. Dah ada masa kalau panjang umur, kalau panjang waktu ni tuan-tuan, kita nak cerita tentang salat witir lah. Saya rasa mungkin tak sempat kot. Ya, kalau salat witir fiqahnya nanti kita cerita pada sesi akan datang nanti, iaitu hari yang kedua, iaitu kuliah malam Ramadan yang ditajuk oleh Yayasan Budi Ihsan. Baik, ya, ini kita nak cerita tentang dalil dan fadilat salat tarawih. Hadis jelas yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Ya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam, salat tarawih lah. Yang salat kita salat tarawih 23 rakaat ataupun 13 rakaat termasuk witir ni tuan-tuan, itu namanya qiyam Ramadan. Ya, qiyam pada bulan Ramadan iaitu solat tarawih ni tuan-tuan dengan penuh keimanan dengan kita iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari pahala, iaitu mengharapkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Dalam riwayat lain, siapa yang salat tarawih setiap malam maka diampunkan dosanya kama waladathu ummuh, seperti mana dilahirkan ibunya. Ya, bayi yang baru dilahirkan tak ada dosa. Ini riwayat Imam Ahmad. Tapi hadis ni sebut diampunkan dosa-dosa yang lalu. So ulama kata termasuklah dosa besar sekali. Sebagian ulama kata. Ya, balik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terkecuali dosa kita pada orang, ya. Dosa kita dengan Allah akan diampunkan keseluruhannya, tetapi dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Dosa kita pada manusia tidak. Macam tuan-tuan ada dosa dengan saya, kena jumpa saya minta maaf, ataupun saya ada salah dengan tuan-tuan, kena jumpa tuan-tuan minta maaf, barulah Allah maafkan. Kalau tidak, no way man. Ya, dia tidak. Tapi kalau dosa kita dengan Allah, kita salat tarawih, Allah akan ampunkan dosa kita. Ini fadilat salat tarawih. Dan dalilnya lagi pada pertama Ramadan, ketika mana mulanya Ramadan tuan-tuan, tahun kedua Hijrah, Nabi SAW salat tarawih di masjid, iaitu sebanyak 3 malam. Kemudian Nabi salat dekat rumah. Pasal apa? Nabi tak salat pada malam yang keempat, Nabi tak datang. Sahabat Nabi tunggu daripada Isyak sampai subuh. Nah, dekat subuh baru Nabi muncul. Maka Nabi tengok ada sahabat Nabi yang duk tunggu nak solat tarawih bersama-sama dengan Nabi SAW. Nabi kata, innakum fis salah ma dumtum fi intidharis salah. Sesungguhnya kalian seolah-olah melakukan solat selagi mana kamu menunggu solat itu didirikan. Iaitu Nabi appreciate sahabat Nabi SAW yang tunggu dekat dalam Masjid Nabawi itu, iktikaf, tunggu untuk Nabi datang sampai dekat subuh. Nabi datang tu tuan-tuan. Maka Nabi appreciate. Bayangkan yang tunggu selama beberapa jam di
dapat pahala seolah-olah dia mendirikan solat walaupun tak solat, walaupun tidur sekalipun. Ya, tapi Nabi SAW kata, khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu. Nabi kata, kenapa aku tak datang malam yang keempat? Sebab aku takut nanti kalian menyangka bahawa solat tarawih ini difardukan ke atas kamu pada bulan Ramadan, maka kamu tidak mampu untuk melakukan. Pasal apa? Nabi tidak melakukan pada setiap malam, takut Nabi menyangka, Nabi takutkan sahabat menyangka bahawa solat tarawih itu adalah fardu yang wajib dilakukan setiap malam. Tetapi hakikatnya adalah itulah fadilat yang sangat besar, dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya, pengampunan Allah ini yang paling besar. Terutama bila dekat akhirat nanti, tuan-tuan, ketika kita dihitung, pengampunan Allah lah yang paling didambakan, yang paling kita nak sekali. Tak ada benda lain lah. Kita nak pengampunan daripada Allah. Bila dapat pengampunan daripada Allah, masuk syurga pun senang, perjalanan nanti tiang sirat pun senang, padang mahsyar pun senang. Ya, kuncinya, tuan-tuan, hidup ni, kalau kita nak rahmat Allah, kita nak keridhaan Allah, maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Even kalau nak senang dekat dunia ni, tuan-tuan, hajat kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah. Antara sebab doa kita tak dimakbulkan, antara sebab hajat kita tidak diperkenankan oleh Allah, sebab dosa kita. Sebab dosa kita. Maka istighfar dan pengampunan itulah yang akan memberikan punca kebahagiaan keseluruhannya, dunia dan akhirat. Jadi, tuan-tuan, salat tarawih, Allah ampunkan dosa kita. Kebaikan dapat dekat dunia dan juga dekat akhirat. Ya. Baik, salat tarawih, hukum salat tarawih iaitu hukumnya sunat. Sunat, dia bukan wajib. Ya, sebab apa Nabi tak wajibkan? Sebab itu antara sebabnya Nabi malam keempat Nabi tak datang. Pasal apa? Takut sahabat fikirkan dia adalah fardu. Baik, salat tarawih ini macam mana niat dia? Hendaklah diniatkan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, salat qiyam Ramadan. Ya. Nawaitu qiyam Ramadan lillahi ta'ala, ataupun nawaitu salat tarawih. Ya. Itu sudah memadai. So, ada dua pilihan. Cara niat apa? Iaitu sahaja aku salat qiyam Ramadan. Sahaja aku qiyam Ramadan pun boleh juga. Maksudnya qiyam Ramadan tu kita dirikan malam Ramadan dengan solat lah. Ataupun solat yang biasa, niat yang biasa kita lafazkan ataupun kita niatkan sahaja aku solat tarawih. Ya, tidak mengapa tidak disertakan niat sunat. Contoh, ustaz kena sebut niat ke sahaja aku solat sunat tarawih. Tidak, ya. Sebab apa? Solat tarawih memang dah sunat. Kalau tak sebab sunat pun tak ada masalah, tapi nak sebut sunat lebih afdal, iaitu niat dalam hati. Lafaz tu usalli sunnat tarawih, usalli sunnat salat tarawih, itu tak wajib. Yang wajib dalam hati. Dalam hati sahaja aku qiyam Ramadan, Allahu Akbar, ataupun sahaja aku salat tarawih, sudah memadai. Baik, ia dinamakan tarawih kerana ia salat yang ada rehat di setiap 4 rakaat. Zaman Sayyidina Umar 4 rakaat rehat, ya. Tapi salat 20 rakaat zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, iaitu kalau dilihat daripada isyak sampai subuh. Bayangkan, ya, daripada isyak tu sampai subuh. Kadang-kadang Sayyidina Umar buat 8, iaitu sampai 13 dengan witir. Kadang-kadang Sayyidina Umar buat 23 rakaat. Ya. Jadi setiap 4 rakaat rehat. Tarawih ni rehat-rehat, banyak rehat. Maksudnya 4 rakaat rehat, lepas tu sama lagi 8 rakaat rehat, 12 rakaat rehat, 16 rakaat rehat, lepas tu 20 rehat, sama lagi dengan 3 witir. Sebab itu dinamakan tarawih. Tarawih ni merehatkan diri. Lepas penat 4 rakaat, 4 rakaat direhatkan. Itu dinamakan at-tarawih. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu disyariatkan untuk melaksanakan salat tarawih ialah selepas mendirikan salat isyak. Ya. Bukan masuk waktu isyak, selepas melaksanakan salat isyak. Sebab apa? Ya. Ada orang bertanya pada saya, ustaz, saya ni pergi musafir. Jadi saya sampai dekat RNR, saya buat jamak takdim. Dan saya musafir ketika itu di bulan Ramadan. Jadi katakanlah saya nak balik ke Johor Bahru. Singgah dekat Seremban, saya berhenti dekat surau ke masjid, ya. Maka saya pun solat jamak takdim, solat maghrib, dan kemudian diikuti dengan solat isyak 2 rakaat. Ya. Boleh tak selepas itu saya terus nak solat tarawih, sedangkan isyak tak masuk lagi? Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buka dalam mana-mana kitab mazhab Syafi'i, dia kata solat tarawih disunatkan selepas melaksanakan solat isyak ataupun selepas mendirikan solat isyak. Bermakna fulan tadi itu dah buat jamak takdim, bermakna dia sudah melaksanakan solat isyak.
Bermakna dia boleh melaksanakan salat tarawih walaupun isyak tak masuk lagi, walaupun waktu maghrib masih ada lagi. Pasal apa? Dikira macam mana? Dikira pada selepas perbuatan salat isyak. Ya. Begitu juga salat witir. Salat witir pun sama juga selepas melaksanakan salat isyak. Jadi orang yang katakanlah dia buat jamak takhir, ya, lepas jamak takhir pukul 10 tak salat jamak takhir lagi, boleh tak salat tarawih? Tak boleh, tak sah tuan-tuan. Dia kena buat jamak takhir, dia kena buat isyak dengan maghrib, lepas tu barulah tarawih kalau dia buat jamak takhir. Tapi kalau takdim, dia boleh buat walaupun maghrib tak habis lagi. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita lihat dari segi sini tuan-tuan. Perbahasan yang seterusnya kita nak bincangkan itu bermulanya salat tarawih selepas kita melaksanakan salat isyak. Ya, tak kiralah walaupun isyak tak masuk lagi, seperti orang yang solat jamak takdim. Manakala tamat tempoh apabila terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh. Katakanlah lagi 5 minit, katakanlah lagi 5 minit cepat sangat, betul tak? Lagi setengah jam nak subuh, barulah salat tarawih. Sah, no problem, tak ada masalah, no problem, dikira sah. Bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh, itu pun dah tak boleh, tak boleh nak makan lagi, dah kena wajib imsak. Dan nak salat tarawih masa tu pun tak boleh lagi dah, tak sah. Ya, masa tu bila dah azan subuh, yang digalakkan, yang disunatkan, terus sangat-sangat sunat, iaitu solat sunat ba'diyah subuh. Baik, jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat. 2 rakaat sebab apa? Solat sunat paling sikit 2 rakaat. 1 rakaat itu witir. Itu pahala sikit lah. Dan paling banyak dan sempurna iaitu 20 rakaat. Ya, nak buat 6 boleh, nak buat 10 boleh, nak buat 8. Macam dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Musim COVID-19 ni tuan-tuan. Ya, kedua-dua Masjidil Haram ini ataupun Masjid Nabawi, di mana dia lakukan salat tarawih sebanyak 10. Kenapa tak buat 8? Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak buat 10 boleh, nak buat 6 boleh, nak buat 4 pun boleh. Ya, nak buat 10 boleh, nak buat 12 boleh, 14 boleh, tak kisah. Ya, tapi yang paling sempurna 20. Tapi hakikatnya, kata ulama mazhab Syafi'i, kalau nak buat lebih boleh tak? Nak buat 36, 40 boleh, tak ada masalah. Ya, tapi yang paling ideal 20 rakaat seperti mana dicontohkan oleh Sayyidina Umar dalam riwayat yang sahih. Walaupun ada pihak mengatakan riwayat tu syadz, tapi sebagai ulama mengatakan hadis tu sahih. Ya, disepakati oleh para sahabat. Dan walaupun ada riwayat dia menyatakan bahawa Sayyidina Umar buat 13 rakaat, tak bermakna, tak menafikan Sayyidina Umar membuat 23 rakaat. Maksudnya tukar-tukar, ada yang 13 dan ada 23 termasuk witir. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Saya ada dengar dekat India. India tu ada solat tarawih 100 rakaat. Boleh ke? Boleh. Dia unlimited tuan-tuan. Nak buat 1000 rakaat pun tak apa. Ya, tak ada masalah. Baik. Okey. Jika didirikan 2 rakaat, iaitu dia didirikan secara 2 rakaat, iaitu salam setiap 2 rakaat. Dia berdasarkan hadis Nabi mathna. Jika dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 salam, maka tarawihnya tidak sah. Ia hanya menjadi solat sunat mutlak. Ya, tak boleh kalau kita buat straight 4 rakaat macam kita buat solat zuhur, tidak sah. Maka dia jadi solat sunat mutlak saja. Tapi kalau kita buat solat sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, boleh tak? Boleh. Waktu solat siang ni tuan-tuan, tak ada masalah kalau kita nak buat 4 rakaat sekali straight. Ataupun nak buat solat sunat 4 rakaat secara straight, iaitu qabliyah asar. Kan Nabi SAW galakkan sebelum solat asar, kita disunatkan solat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Kalau nak buat 4 rakaat straight 1 salam, tak ada masalah. Tapi tarawih tak boleh. Tarawih 2-2. Kalau kita buat 4 rakaat 1 salam, maka tak sah, tak jadi solat tarawih, tak dapat fadilat solat tarawih, dia jadi solat sunat mutlak sahaja. Ya. Baik, solat sunat tarawih disunatkan secara berjemaah. Tapi kalau buat sendiri-sendiri, maka hukumnya kurang afdal. Ya, kalau kita solat sunat berjemaah, dia ada solat sunat yang memang digalakkan secara bersendirian, seperti qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, solat sunat rawatib, apa lagi tuan-tuan, solat sunat duha. Ini digalakkan. Solat sunat hajat, solat sunat taubat digalakkan bersendirian. Dan ada juga solat-solat sunat yang digalakkan secara bersendirian, antaranya solat sunat tarawih.
Begitu juga solat witir digalakkan juga, ya. Dan begitu juga solat sunat minta hujan, solat sunat gerhana bulan dan matahari. Ya, tapi kalau macam solat sunat yang disunatkan untuk solat bersendirian, tapi boleh tak kadang-kadang kalau kita nak buat berjemaah, boleh, tak ada masalah. Contohnya solat sunat hajat digalakkan bersendirian, tapi sekali-sekala kita nak dapatkan keberkatan doa lebih ramai muslimin muslimat, semoga hajat kita tercapai. Contoh kalau orang sakit dengan lebih ramai yang berdoakan, jadi mudah dimakbulkan, maka tidak menjadi masalah, ya. Walaupun disunatkan untuk solat bersendirian, maka tidak ada halangan untuk buat secara berjemaah, ya. Baik, solat sunat tarawih disunatkan secara berjemaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak masuk ni. Pukul 11 dah. Ya, hukum solat sunat bagi yang berhutang solat fardu. Baik, disebutkan di sini tuan-tuan Al-Allamah Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Dia katakan tuan guru kami iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ya, siapa ulama ni Ibn Hajar? Al-Malibari iaitu ulama besar daripada India. Ulama besar mazhab Syafi'i daripada Malabar. Sampai sekarang ni tuan-tuan, kalau kita pergi dekat India, mazhab dominannya adalah mazhab Hanafi. Tapi ada satu negeri, ada state yang besar tu yang mana umat Islamnya kebanyakan majoritinya bermazhab Syafi'i, iaitu Malabar. Ya, kalau ada yang keturunan Malabar kat Malaysia tu, ya daripada situ ada, mereka bermazhab Syafi'i, bukan bermazhab Hanafi. Kalau daripada Delhi ke atau mana mereka bermazhab Hanafi. Tapi ada satu state Malabar ni tuan-tuan, dia bermazhab Syafi'i, dan di situ ramai ulama-ulama mazhab Syafi'i yang hebat-hebat, pemegang sanad tertinggi mazhab Syafi'i. Nampak? Ya. Macam kita juga, macam tok guru pondok dan sebagainya. Jadi mereka ni mengarang kitab dalam bahasa Arab dan sebagainya. Saya juga pernah dijemput oleh persatuan majma' ataupun mujamma' dekat sana untuk buat perbentangan tentang fiqh mazhab Syafi'i berkaitan isu-isu zakat dengan haji. Tapi sebab memandangkan tak ada ongkos ataupun tak ada sponsor, saya tak dapat pergi untuk menyampaikan ketah kerja tu. Tapi kalau ada sponsor, insya-Allah lah teringin juga nak pergi kan, ya, untuk bertemu dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i dekat sana. Ya. Baik, kata Al-Allamah Al-Malibari dalam kitab karangannya Fathul Mu'in, sebuah karangan kitab fiqh yang sangat terkenal. Dia kata tuan guru kami iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu ulama besar mazhab Syafi'i, ya, pada kurun ke-8 Hijriyah, yang mana dia mengatakan bahawa tok gurunya iaitu Syekh Ibn Hajar, orang Mesir tapi duduk lama dekat Mekah. Ada anak murid dia ramai, antaranya daripada India, iaitu Syekh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Fathul Mu'in. Dia kata yang zahir dan nyata bahawa mesti bagi orang yang meninggalkan solat fardu yang 5, maksudnya dia tinggalkan solat fardu yang 5 waktu tu ketika dululah, dengan sengaja, iaitu tiada apa-apa uzur. Maksudnya bukan disebabkan tertidur. Ada orang yang tertinggal, dia solat, dia tidur pukul 12, sedar-sedar pukul 5 dah asar dah masuk. Itu tertidur, itu tak ada masalah. Itu bukan sengaja, itu namanya keuzuran. Ataupun dia sibuk sangat bekerja sampai terlupa nak solat. Maka dia kata di sini, ya, selain dari maksudnya tiada uzur, menghabiskan segala masanya, maka hendaklah dia menghabiskan masanya, iaitu penuhkan masanya untuk mengqadakkan solat fardu yang luput itu dengan tiada uzur. Maksudnya ada masa kosong, dia wajib melaksanakan ataupun memenuhi tuntutan untuk mengqadak solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Ya, selain dari masa yang dihajatkan bagi digunakan membuat perkara yang mesti dan tidak dapat dielakkan. Ya, ialah takkan kita 24 jam nak qada, ada masa untuk berehat, ada masa untuk makan, ada masa untuk bekerja, ada masa dengan anak-anak. Ya, maksudnya ada waktu terluang, wajib digunakan untuk mengqadakkan solat fardu yang kita tinggalkan. Walaupun 10 tahun, walaupun 20 tahun. Sikit-sikit lah tuan-tuan. Hari ni qada 10 ke, besok qada 10 ke. Tapi tak cukup baru qada 10 tahun. Bapa saya meninggal, tak sempat lagi 10 tahun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Yang penting ada inisiatif untuk mengqada solat tu. Ada inisiatif, ada usaha untuk ke arah tu. Ya, daripada tak buat langsung memang tak boleh. Dan wajib mengqadakkan solat walaupun ditinggalkan selama 20 tahun tuan-tuan. Ini adalah ijma' 4 mazhab. Ijma'an, secara ijma' 4 mazhab. Tidak ada yang khilaf dalam bab ini, kecuali ada 1-2 pendapat yang ulama' dapati pendapatnya pelik, yang sangat pelik dan ditolak oleh ulama-ulama yang lain. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hal ini bila kita sebut tentang perkara itu, maka dia kena gunakan waktunya untuk mengerjakan solat fardu yang ditinggalkan, iaitu mengqadaknya.
Ya, kecuali dengan waktu yang tak dapat dielakkan tadi, dan haram baginya mengerjakan perkara yang solat sunat. So ini isu dia dalam mazhab Syafi'i, siapa yang ada hutang solat, dia tak boleh solat sunat yang lain, solat ba'diyah, qabliyah ke, solat sunat fajar ke, hatta tarawih. So apa solusinya tuan-tuan? Ya, ada khilaf kalau kita sebut dalam mazhab Syafi'i, ya, pendapat ini juga disepakati oleh Imam Ramli, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan lain-lain lagi. Boleh dikatakan mutaakhirin Syafi'iyah, ya. Jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan, ya, kalau ada hutang solat fardu sikit pun dia tak boleh nak melaksanakan solat sunat. Kecuali ada beberapa segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan, ya, boleh, ya, walaupun dia ada hutang solat fardu, dia masih boleh menggunakan waktunya sedikit untuk mengerjakan solat sunat. Ya, ini disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, iaitu pendapat Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Imam Zarkashi siapa? Ulama besar mazhab Syafi'i, dia pakar Al-Quran, pakar tafsir dan pakar fiqah. Dia kata, ya, maksudnya dalam kebanyakan waktu tu mestilah diutamakan solat fardu, tapi sikit-sikit untuk solat sunat dibolehkan. Maksudnya tak bolehlah untuk solat tarawih, tapi kalau untuk tahiyatul masjid, untuk ba'diyah, qabliyah, itu dibenarkan. Tapi maksudnya katakanlah dalam satu hari tu ada 5 jam, dia ada 5 jam untuk qada solat, katakanlah 5 jam, 5 jam. 5 jam tu banyak sangat, 3 jam lah. Ada 3 jam peruntukan untuk qada waktu solat. Ya, kata Imam Zarkashi, bolehlah setengah jam itu untuk solat sunat, dah dibolehkan. Ya, maksudnya ada khilaf. Namun disebutkan oleh Imam Zarkashi, tak boleh kalau orang ada hutang solat sunat, 3 jam tu 2 jam untuk solat sunat, 1 jam untuk qada. Ini tak boleh. Maksudnya lebihkan waktu untuk qada solat dan sedikit-sedikit untuk solat sunat. Ya. Jadi ini dua-dua adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, tak boleh langsung. Pasal apa? Kalau ikut logik tuan-tuan, kalau kita ada hutang lah, ya, saya ada orang hutang, katakanlah Zulkifli dia hutang dengan saya 1,000. Ya tahu tak? Ya, patut dia kena bayar hutang kat saya ke ataupun bayar sedekah? Ya. Kalau dalam hukum fiqah, nak kena bayar zakat ke untuk bayar hutang? Tuan-tuan, kalau orang yang sampai haul, sampai nisab, duitnya, dia tak wajib bayar zakat, dia kena bayar hutang dulu. Nampak? Zakat yang wajib pun tak wajib bayar. Dia kena bayar hutang kat saya dulu. Apatah lagi ada hutang 1,000, tapi tak nak bayar hutang kat saya, tapi dia pergi tengok wayang, dia pergi beli itulah, Shopee sana, Lazada, Lazadu, Lazadi, semua habis. Ini tak boleh. Betul tak? Bahkan berdosa dia berbelanja duit tu. Ya, sedangkan dia berjanji nak bayar dekat saya, dan saya duk tunggu-tunggu, duit tak bayar-bayar, tapi dia Shopee, Lazada, Lazadi, Lazidu, Latahzan, semua dekat situ. Jadi dia belanja tu berdosa sebab apa? Menangguhkan janjinya dan menyusahkan saya. Ya, jadi begitu juga tuan-tuan, apabila kita ada hutang pada Allah, maka lebih utama, dah lebih wajib kita ada bertanggungjawab untuk membayar hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding melakukan perkara-perkara yang sunat-sunat, perkara yang tak diwajibkan. Sebab apa? Mesti mengutamakan perkara yang wajib. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mak aku ada hutang puasa. Mak aku dah meninggal dunia, tetapi dia ada hutang puasa, tak sempat nak qada. Perlukah aku puasa untuk dia?" Maksudnya aku tolong puasakan untuk gantikan puasanya. Maka Nabi SAW katakanlah ibumu ada meninggalkan hutang kepada seseorang. Adakah kamu akan bayar hutang itu kepada si pemihutang itu yang mak kamu pernah berhutang padanya? Maka lelaki kata ya. Nabi kata, wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang Allah lebih layak untuk ditunaikan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum itu terus buka dekat status ni tuan-tuan, ada link Yayasan Budi Ihsan, tolong sokong, tolong like, dan ada link untuk menderma, tekan, masukkan derma. Tak kiralah berapa, seikhlas dan semampu tuan-tuan. Dan ada juga tertera nombor akaun Yayasan Budi Ihsan, tuan-tuan boleh menderma melalui nombor akaun di situ tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya lupa nak tulis bahawa dia akaun Maybank, saya lupa nak tulis akaun Maybank kat situ. Minta maaf, saya lupa nak catat kat situ, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tertinggal pula, ya. Saya rasa macam nak kena tambah, nanti orang tak nampak. Bila tak nampak ni dia tak sedap pula. Okey dah.
Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Ya, baik saya terangkan tuan-tuan ya. Macam mana kita nak settle kalau ada hutang? Baik, di sini tuan-tuan, dalam hal ini bila kita sebut tentang salat tarawih ni, ya, maka orang yang ada hutang salat fardu tak boleh salat sunat. So macam mana? Dia boleh salat juga tarawih, tapi imam tu salat tarawih, dia wajib kat belakang tu niat salat qada. Fadilat macam mana? Saya terangkan fadilat. Mana lebih besar tuan-tuan? Tuan-tuan yang ada hutang solat, ya, solat belakang imam, niat qada subuh ke ataupun qada yang lain, ya, ataupun tuan-tuan duduk kat belakang, ya, ambil pendapat Imam Zarkashi, solat tarawih juga, mana pahala lebih besar? Saya akan terang selepas ini. Saya akan terangkan, ya. Saya jamin kalau imam tu solat tarawih, kita kat belakang solat qada subuh contohnya, ya, sebab 2 rakaat sama kan, ya. Solat 2 rakaat tarawih, imam niat tarawih, kita niat qada subuh, ya. Mana pahala besar? Saya jamin lagi besar qada tu tuan-tuan. Pasal apa? Ada dalil. Dalil yang sangat jelas. Baik, ya. Jadi orang yang ada hutang ni, dia tak payah solat tarawih. Dia kat belakang imam tarawih tu dia niat solat qada. Ya. Qada apa? Kalau 8 rakaat ataupun 10 rakaat. So 10 rakaat tu semua dia niat qada subuh, tak ada masalah. Sah. Malah qadanya itu tetap dapat pahala berjemaah lagi tuan-tuan. Nampak? Ya. Sebab apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i tak diwajibkan qada mengikut turutan. Kalau dah qada subuh, lepas tu barulah qada zuhur. Lepas qada zuhur, kenalah wajib qada asar. Itu tak wajib. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Maliki dengan Hanbali. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia boleh katakanlah hari ni nak qada subuh aja, dua boleh. Besok pula nak qada zuhur aja, 4 boleh. Lusa pula nak solat nak qada asar, boleh, tak ada masalah. Jadi cara pertama iaitu bila imam solat tarawih, ya, nawaitu apa sahaja aku solat tarawih, Allahu akbar. Kita kat belakang solat subuh qada secara makmum. Nampak tu, itu cara. Baik, kita tengok dalam slide yang saya tunjukkan di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, menurut mazhab Syafi'i, seseorang boleh mengikuti imam. Ya, ada tertutup pula, ya. Baik, seseorang itu boleh mengikuti imam yang berlainan niat. Sebagai contoh, Ali berniat untuk solat zuhur, ya, boleh mengikuti Ahmad yang sedang solat asar. Ya, hukum jemaahnya adalah sah. Contoh katakanlah kita ni imam tengah solat asar, kita ni baru datang untuk solat jamak takdim, jamak takhir, kita solat zuhur pula, imam solat asar, kita niat solat zuhur, boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i tidak menjadi masalah, hukumnya boleh, tetap sah juga, ya. Baik, kemudian kedua, seseorang boleh mengikuti, ya, seseorang itu boleh mengikuti imam yang berlainan jenis solat. Minta maaf, ya, ada soalan-soalan kat bawah ni tuan-tuan, ya, tentang kunut subuh tu, nanti saya terangkan pada penghujung, ya. Tolong pinkan kalau saya lupa lah, ya. Bila pin tu saya nak kena pin, saya tak reti pin. Pin komen. Saya dah pinkan komen, ya. Baik. Okey, nanti kalau ada soalan tadi saya akan jawab pada penghujung nanti, ya. Baik, yang pertama tak apa, walaupun imam solat asar, kita belakang solat zuhur, macam senario kita sebutkan tadi, sah. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian seseorang boleh mengikuti imam. Poin yang kedua yang tengah-tengah tu, ya. Seseorang boleh mengikuti imam yang berlainan jenis solat. Sebagai contoh, Ali yang ingin solat fardu boleh mengikuti Ahmad yang sedang solat sunat ba'diyah. Hukum jemaah ini juga sah. Nampak tu, dalam mazhab Syafi'i sah. Pasal apa? Ya, katakanlah kita sampai dekat masjid, tiba-tiba jemaah dah habis. Alamak, terlepas jemaah. Tiba-tiba kita nampak adalah ramai ikut tengah-tengah solat ba'diyah zuhur. So kita duduk belakang ni, kita tepuk ke ataupun kita takbir kasih dia dengar, ya. Dia solat ba'diyah, kita solat zuhur 4 rakaat. Dia salam rakaat kedua tu habis, kita tambah lagi 2 rakaat. Sah tak? Dalam mazhab Syafi'i tetap sah. Tetap dapat pahala jemaah. Tuan-tuan, kalau cara yang kedua ni bagus kalau terlepas jemaah. So jangan malu-malu nak ikut orang yang solat ba'diyah. Lepas tu dapat juga pahala jemaah tuan-tuan, ya. Yang ketiga, seseorang juga boleh mengikuti imam yang berlainan bilangan. Sebagai contoh, Ali yang ingin solat maghrib boleh mengikuti imam yang sedang solat isyak. Hukum jemaah ini juga sah di sisi mazhab Syafi'i. Katakanlah ada imam tu dia tengah solat isyak 2 rakaat, ya, 2 rakaat pada jamak takdim. Dua musafir ni, imam musafir dan makmum pun musafir.
Tetapi imam makmum datang lambat. Dia sampai ketika imam dah nak buat jamak takdim, dah solat maghrib, nak solat isyak pula 2 rakaat. So dia baru nak solat maghrib. Nak solat isyak dulu tak boleh. Pasal apa? Sebab dia kena buat maghrib dulu. Sebab itu syarat sah jamak takdim. Ya. Jadi imam tu solat isyak 2 rakaat secara takdim, dia kat belakang solat maghrib secara 3 rakaat. Boleh tak? Boleh, no problem, tak ada masalah. Macam mana? Kalau imam tu dah 2 rakaat, dia salam, tambah lagi 1 rakaat. Dapat pahala Jumaah, tuan-tuan. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan, jadi mereka yang ada hutang solat, maka apa perlu dia buat? Ya, bila imam solat tarawih, dekat belakang solat subuh qada. Ya, dan dalam mazhab Syafi'i tak wajib untuk tertib. Tak wajib subuh lepas tu zuhur. Tak wajib. Nak buat subuh pun boleh satu hari suntuk. Ya, ataupun seminggu tu nak qada subuh aja, minggu depan baru zuhur. Boleh, tak ada masalah. Tertib tak wajib di sisi mazhab Syafi'i. Jadi boleh. So kita imam 20 rakaat tarawih, kita dapat qada 10 solat subuh. Tambah lagi solat witir 2 rakaat. 2 rakaat tu dapat 11 solat subuh ni tuan-tuan. Subhanallah. Subhanallah. So satu tak payah ikut tuan-tuan. Ya, tapi nak ikut juga, ambil sedikit pendapat Imam Zarkashi untuk 1 rakaat, lengkapkan witir. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan berrahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini kalau kita sebutlah, ya, kita nak tengok ada yang daya tarikan, ada perbincangan yang kita nak bincangkan macam mana dalam hal ini, ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, Imam Nawawi ada perbincangan yang menarik. Ya, sama ada kita nak buat cara tadi dua semuanya subuh, ada satu lagi cara yang Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu'. Ya, apakah? Baca sama-sama dengan saya tuan-tuan, ya. Baik. Okey. Dekat depan, menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' dikata, jika seseorang berniat nak makmum dalam solat 4 rakaat dengan orang yang mengerjakan solat 2 rakaat. Nampak tu, ya. Katakanlah imam tu solat tarawih 2 rakaat, dia kat belakang niat solat isyak kat belakang. Ya. Ataupun dia niat solat isyak qada kat belakang imam yang solat tarawih 2 rakaat. Faham, ya? Okey. Faham macam mana? Kalau kita tengok disebutkan dekat sini tuan-tuan, kalaulah imam tu solat tarawih, saya terangkan lagi senario ni. Kalaulah imam tu solat tarawih 2 rakaat, kita kat belakang ni solat isyak 4 rakaat. Boleh tak? Boleh, no problem, tak ada masalah. Baik, saya lupa nak sebut dalil. Dalil, ya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, pada waktu isyak dia akan solat isyak bersama-sama dengan Nabi dekat Masjid Nabawi. Habis saja solat isyak, dia akan balik ke kampung dia dekat hujung Madinah. Sebab orang kampung dia tak ada siapa boleh jadi imam. Dan tak ada siapa yang boleh baca Al-Quran. Sebab apa? Baru masuk Islam. Maka selepas solat isyak bersama dengan Nabi, maka dia balik, dia jadi imam pula dengan orang kampung dekat kampung dia. Ya. Jadi yang solat pertama isyak bagi Muaz bin Jabal adalah solat fardu. Fardunya sudah selesai. Maka solat isyak yang kedua bersama orang kampung dekat kampung dia tuan-tuan, itu bukan fardu, itu sudah dikira sunat. Berdasarkan hadis ini tuan-tuan, Imam Syafi'i mengatakan orang yang solat sunat boleh menjadi imam bagi yang orang solat fardu. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak qada solat isyak di belakang orang yang solat sunat tarawih, boleh, tak ada masalah. Tapi selesai macam mana? Adakah dia tu 2 salam kita terus naik, kita habiskan 4 sama lagi? Ada cara ni tuan-tuan, ada cara dia, ya. Baik, kata Imam Nawawi, jika seseorang berniat makmum dalam solat 4 rakaat dengan orang yang mengerjakan solat 2 rakaat, solat tarawih katakanlah, lalu imam beri salam selepas dia selesai, kemudian dia, yakni makmum, bangun dan ikut dengan orang lain pada rakaat yang berbaki. Ya. Dia salat lepas 2 rakaat, lepas tu dia bangkit. Dia bangkit pula, dia ikut orang lain. Maksudnya 2 dengan orang lain, 2 rakaat lagi dengan orang lain. So, together 4 rakaat. Boleh atau tidak? Maksudnya, bila masuk rakaat ketiga, dia niat untuk ikut orang lain pula dalam hati dia. Ya. Boleh atau tidak? Maka di sini ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik. Okey, baik, start tulisan merah tu, yang saya bold ke warna merah tu, ini seperti yang biasa dilakukan oleh orang ramai
yang mengikuti imam pada solat tarawih. Wah, subhanallah, benda ni memang cantik lah. Perbincangan ni kita bawa isu ni, kita nak bawa ni supaya orang mudah nak qada solat di belakang imam solat tarawih. Imam Nawawi dah masuk dalam kitab Al-Majmu', tebal macam ni tuan-tuan. Selesaikan banyak masalah. Sebab tu saya, kitab Majmu' ni memang kegilaan saya lah tuan-tuan. Ya. Baik, jadi pada solat tarawih macam itulah maksudnya situasi macam ni. Situasi macam ni ya. Iaitu mula-mula diikut 2 rakaat. Nah, saya ni ada hutang solat Isyak. Jadi saya ikut belakang Imam Ahmad. Yang jadi imam tarawih malam tu. Dia solat 2 rakaat. Imam tu sahaja aku solat tarawih. Allahu Akbar. Saya kat belakang sahaja aku solat Isyak qada secara makmum. Allahu Akbar. So dia 2, saya 4. So bila Imam Ahmad 2 rakaat dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian saya pun bangun. Ataupun saya duduk. Saya duduk, saya tak bangun. Saya berzikir apa-apalah. Saya lepas baca tahiyat akhir, saya selawat ke, saya istighfar ke, saya subhanallah. Boleh diharuskan. Ya, saya tunggu. So, jemaah kata, Subhanal Malikal Ma'bud, Subhanal Malikal Mawjud, Subhanal Malikal Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Qudus wa Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Kita baca macam tu. Kita tak baca lah, kita duduk. Niat kita tak batalkan, kita duduk saja. Lepas baca tahiyat akhir, saya baca doa lah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab apa Nabi kata, lepas tahiyat akhir, bacalah apa-apa doa sekalipun. Baca Rabbana zalamna anfusana, dah doa berzikir. Kemudian imam naik, dia takbir, Allahu Akbar, saya pun naik. Naik, saya ikut the second 2 rakaat tu. Dengan niat untuk mengikuti rakaat ketiga, rakaat keempat. Dengan niat menjadi makmum kepada imam tu. Boleh tak? Jelas ya? Jelas. Baik, dalam ini tuan-tuan, disebutkan oleh para ulama, kata Imam Nawawi, ya, ini seperti yang biasa dilakukan oleh orang ramai yang mengikuti imam pada solat tarawih. Lalu dia bertakbiratul ihram dengan solat Isyak tadi. Apabila imam memberi salam, makmum berkata untuk menyempurnakan solatnya. Kemudian imam bertakbiratul ihram dengan 2 rakaat yang lain pada solat tarawih. Macam tadilah. Bila imam dah salam 2 rakaat yang pertama tadi, saya tunggu. Tapi tak batalkan salat, tak salam. Saya zikir ke doa ke apa, ya. Jadi jangan kita diam nanti khayal pula. Bacalah apa-apa doa pun, subhanallah, istighfar ke, selawat ke, tak kisah. Yang penting jangan bercakap. Ya, dalam salat apa-apa zikir tidak menjadi masalah. Baik, bila imam nak sambung the second 2 rakaat, saya pun bangun. Ya, saya solat Allahu Akbar, imam takbir Allahu Akbar, saya pun Allahu Akbar. Naik tu rakaat ketiga. Niat rakaat ketiga ikut imam. Boleh tak? Kata Imam Nawawi, kata, lalu makmum itu mengikutinya pada kedua-dua rakaat, iaitu kedua-dua rakaat, iaitu the second rakaat bagi imam, bagi saya pula 3 dan 4. Jadi, terdapat 2 pendapat tentang keabsahannya. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Ya, ada mengatakan sah cara ni dan ada mengatakan tidak sah. Tapi Imam Nawawi menguatkan pendapat yang paling kuat, iaitu pendapat yang paling sahih adalah sah. Ya. Dan ini juga adalah disebutkan dalam Mughnil Muhtaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj pun mengatakan, ijma' mengatakan kalau kita buat macam tu. Mula-mula 2 rakaat pertama kita niat solat Isyak, imam niat salat tarawih. Salam saja 2 rakaat, saya pun tak bagi salam. Tunggu berzikir selawat. Saya pun tak selawat, saya duduklah. Tak ikut, ya. Tapi bila imam naik tambah 2 rakaat, saya pun ikut untuk lengkapkan 3 dan 4. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. No problem, tuan-tuan. Hukumnya pun boleh, tidak menjadi masalah. Sama juga kalau solat witir. Kalau imam tu solat 2 rakaat, pada salam, kita duduk. Kita jangan bagi salam. Dia bangun, tambah lagi 1 rakaat, kita bangkit. Kita niat ikut imam pada rakaat ketiga kita. Jadi dapatlah solat 3 witir tu. 3 witir tu, kita dapat qada solat maghrib. Kan cantik tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Jadi orang yang ada hutang solat fardu tak payah solat tarawih. Dia diwajibkan untuk mengutamakan solat fardu. Itu lebih utama. Sebab apa? Itu hutang Allah yang lebih besar. Jangan kita utamakan sunat sampai mengundang kemurkaan Allah, sampai kita tak utamakan benda yang wajib. Bayangkanlah kalau kita sendiri marah. Marah pasal apa? Marah sebab orang tak bayar hutang kita, tapi sibuk benda-benda yang sekunder, yang tak wajib. Marahlah kita. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak setuju. Pasal apa? Hutang dia lebih utama. Kita pula tergigih buat benda-benda sunat. Jadi, dalam metod macam ni, bolehlah kita buat. Kita buat macam tu dalam keadaan imam tarawih, kita solat subuh ataupun solat Isyak dan sebagainya. Settle.
Sebulan dapat berapa banyak qada, tuan-tuan? Bayangkan. Kalau buat method macam ni, ya, sama ada subuh ataupun isyak 2 berhenti kejap, lepas tu sambung lagi dengan imam, berapa banyak, tuan-tuan? Sebulan tarawih tu berapa banyak kita qada? Kan dah save banyak dah. Ya. Baik dari segi pahala. Ya. Dari segi pahala pula macam mana? Saya kata surugilah ustaz tak dapat fadilat solat tarawih, tuan-tuan. Ya. Ada dalam satu hadis Nabi SAW. Ya, amalan fardu lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalilnya hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Nampak tu? Ya, tak nak baca panjang habis ni, tuan-tuan. Ya, jadi saya nak ceritakan tentang bagaimana maksud hadis ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, memusuhi ulama, memusuhi orang saleh, kita hina, kita kutuk dia, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ni ya, tuan-tuan, hidup dekat dunia kena jaga lidah. Jangan kita duk serang ulama, jangan kita serang orang-orang saleh, jangan. Allah marah, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana nak menjadi kekasih Allah. Macam mana nak menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata first kali tidak ada takarrubnya. Takarrubnya ibadah. Ya. Takarrub itu perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seseorang hamba kepadaku, ya, tidak ada seorang hamba-Ku yang mendekatkan dirinya pada Allah yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan ke atasnya. Subhanallah ni, tuan-tuan. Ya. Jadi, tuan-tuan, di sini ulama bersepakat mana-mana mazhab. 4 mazhab mengatakan bahawa amalan fardu lebih afdal daripada amalan-amalan sunat. Kadang-kadang orang katakan solat sunat fajar, salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betul tak? Itu sunat fajar. Ulama kata solat sunat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Emas, perak, belian pun boleh lawan harga satu dunia ni, tuan-tuan. Kalau dikumpulkan emas satu dunia, dikumpulkan belian satu dunia, tak boleh menandingi pahala solat sunat fajar. Besar tak besar pahala. Ulama kata itu solat sunat fajar. Solat subuh lagilah banyak. Nampak tak? Maksudnya ulama kata berdasarkan hadis, seseorang hamba itu apabila dia mendekatkan diri padanya, melainkan paling aku cintai yang telah aku fardukan. Menunjukkan Allah kata apabila seseorang itu dinamakan kekasih Allah, pertama sekali dia mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang telah Allah wajibkan ke atasnya. Maksudnya takkan tercapai apa-apa kecintaan pada Allah melainkan dia melakukan yang wajib dahulu. Dan Allah kata, benda yang aku wajibkan, benda yang aku fardukan seperti solat fardu, solat qada, ya, kafarah dan sebagainya, itu lebih aku cintai. Si ulama kata berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ulama bersepakat bahawa amalan fardu jauh lebih afdal daripada solat sunat. Bermakna solat qada, solat yang kita qada tu, qada wajib kan? Tarawih sunat. So qada tu jauh lebih afdal daripada solat tarawih. Dan ulama kata bila lebih afdal, pahalanya jauh lebih besar daripada solat sunat. So tuan-tuan, jangan sangsi. Salat qada di belakang imam yang salat sunat tarawih, hukumnya pahala lebih besar daripada salat sunat tarawih. Sebab apa? Allah dah cakap dalam hadis ni, tuan-tuan. Baca dalam hadis ni. Baca dalam hadis kat bawah ni, tuan-tuan. Saya buka warna merah. Amalan yang paling disukai apabila seseorang hamba itu mendekatkan pada Allah, iaitu amalan yang telah aku wajibkan ke atasnya. So Allah wajibkan kita qada salat. Allah wajibkan kita salat fardu. Kalau tinggal, wajib qada balik. Bahkan dalam hadis Nabi kata siapa yang tinggal solat disebabkan terlupa ataupun tertidur pun wajib qada. Apatah lagi tinggal dengan sengaja. So tuan-tuan, jangan risau. Alamak ustaz, saya solat qada subuh kat belakang imam tarawih, mana fadilatnya? Tuan-tuan, jangan risau fadilat.
lebih besar pahalanya tuan-tuan kalau tuan-tuan buat qada berbanding dengan solat tarawih. Percaya hadis ni, ya. Kemudian, dan hamba aku selalu mendekatkan diriku dengan nawafil, iaitu perkara-perkara sunat yang di luar fardu. Baru dah fardu baru sunat. Ini dalilnya juga. Ya, kenapa kita nak buat sunat? Ya, higi-higi sunat sedangkan kita ada hutang fardu. Kalau nak jadi wali Allah, hampir buatkan yang wajib dulu. Kemudian barulah sunat. Ya, maka aku akan mencintainya. Allah mencintainya, nobatkan dia sebagai kasih Allah, wali Allah. Bila apa? Bila dia lah melakukan kefarduan yang paling dicintai oleh Allah, kemudian barulah dituruti dengan sunat. Barulah Allah sangat mencintai dia dan dinobatkan sebagai wali Allah. Bukan yang nak menjadi wali Allah, duk sibuk buat benda sunat, wajib enteng saja. Tidak. Ya, hadis ni panjang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah saya rasa boleh selesaikan masalah, ya. Baik, walaupun kita nak ambil pendapat Imam Zarkashi pun sama juga. Dia tak boleh kita nak menghabiskan waktu kita yang besar dalam solat fardu, dalam solat sunat, tidak. Sikit-sikit boleh. Ya, macam tadi kan, malam tadi kita solat tarawih, imam tarawih, kita solat qada kat belakang dia, ya. Tapi sikit-sikit tahiyatul masjid, ba'diyah, itu okeylah. Ini pendapat Imam Zarkashi. Tapi kalau kita kata satu hari kita solat 4 jam, 3 jam solat sunat, 1 jam baru solat fardu, ini qada tak boleh lah, ya. Tapi ikut kaedah yang saya terangkan ni tuan-tuan, dan insyaAllah saya simpan video ni dalam page saya ni. Sila like page saya dan juga page Yayasan Budi Ihsan, ya. Baik. Ni, selamat datang Datuk Rosli Atan. Tuan-tuan kalau tengok dekat bahagian komen tu, ya, ada Datuk Rosli Atan, Datuk SR Rosli Atan. Ini di owner ataupun pengurusi Yayasan Budi Ihsan. Selamat datang Datuk, tak perasan baru datang. Mungkin Datuk tengah menyaksikan, ya. Jadi insya-Allah support Datuk, Datuk Rosli untuk membangunkan Yayasan Budi Ihsan. Kita pun dapat ganjaran juga. Kita pun menderma juga. Bukan apa, kita nak membantu saudara-saudara kita juga sendiri, seluruh negara, insya-Allah, ya. Baik, jadi kita mendapat jawab soalan. Jadi insya-Allah tak sempat kita nak jawab berkenaan dengan solat witir. Witir ni insya-Allah nanti saya akan bincangkan nanti pada sesi yang akan datang lah, ya, untuk program ceramah saya sesi kedua pula. Jadi insya-Allah saya nak buka soal jawab kalau ada soalan. Ada soalan. Yang terakhir lah, segmen terakhir, ya. Baik, Hisham Samsudin dia kata kunut dia kena baca tak Ustaz masa niat qada solat subuh? Dia tak wajib. Kalau imam tu solat tarawih, dia solat solat qada subuh, ya, lebih bagus dia baca kunut. Cuma baca kunut ringkas. Kunut ringkas, Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli wali walidayya. Dalam kunut ni ada puji-pujian pada Allah dan doa dan selawat ke atas Nabi. Ringkas saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Cukup. Pendek dah, itu pun sudah. Jadi ketika mana i'tidal tu kita baca kunut yang paling ringkas. Ataupun tak nak baca kunut tetap sah juga, no problem, ya. Contoh imam tengah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Terus baca doa kunut, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Settle. Ya, itu. Ataupun tak nak baca juga tidak menjadi masalah, boleh saja. Sebab apa? Kunut dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Dia bukan sunat yang wajib, bukan benda yang wajib. Okey? Baik. Ada soalan lain? Baik. Daripada Rohana Hamid, salam Ustaz, saya pernah solat tarawih terbuat 3 rakaat. Selepas bagi salam baru terperasan. Adakah boleh tak tambah lagi 1 rakaat? Ya. Kalau terlebih tak ada masalah. Tak payah tambah lagi 1 rakaat. Dia bukan solat fardu. Katakanlah terbuat 3 rakaat. Ya, kalau dia sedar-sedar dah qiyam, jangan teruskan. Dia kena duduk. Katakanlah dia solat 2 rakaat. Allahu Akbar. Lepas tahiyat akhir dibangun. Allah bismillah. Tengah baca Fatihah, ini tarawih rakaat ketiga ni. Dia tak boleh teruskan. Dia kena duduk terus. Terus baca tahiyat akhir ataupun dia bagi salam. Kalau dah baca tahiyat akhir sepenuhnya, ya, ataupun nak baca sekali lagi pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia dah bangun rakaat ketiga, lepas tu dia sedar, ni rakaat ketiga ni, tak apalah, teruskan rakaat ketiga, tak boleh, batal solat tarawihnya. Sebab apa? Dia sudah dikira menambah rukun. Okey? Baik. Ya. Muhammad Amir bin Tuah, saya pernah ikut cara kedua, tapi imam berhenti, habis dia cakap dia tak solat zuhur lah. Macam mana tu? Soalan
tak berapa nak faham. Ya. Saya pernah ikut cara kedua, tapi imam tu berhenti. Habis dia cakap, dia tak solat zuhur lah. Kalau macam tu tak apa. Kalau dia solat asar pun tak apa. Dalam mazhab Syafi'i dia kata sebelum kalau kita perhatikan tuan-tuan, ya, yang mana disebutkan dalam kaedah ni, walaupun berlainan jenis, imam solat asar, kita solat zuhur, tak masalah. Hukumnya sah. Imam solat sunat, kita solat fardu, sah. Ataupun sebaliknya, imam solat fardu, kita solat sunat. Contohnya, imam tengah solat subuh qada, kita kat belakang dia niat solat sunat tarawih, sah tak? Sah, tak ada masalah. Tetap dapat pahala berjemaah. Dan berlainan rakaat. Kalau imam solat ba'diyah 2 rakaat, kita solat zuhur 4 rakaat, sah tak? Sah di sisi mazhab Syafi'i. Okey? Baik. Imam solat 4 rakaat, makmum solat 3 rakaat. Boleh ke? Boleh. Ya, tapi bila imam naik rakaat keempat, kita duduk tahiyat akhir, kita tunggu sampai bagi salam bersama-sama dengan imam. Sementara tunggu imam habis ke rakaat keempat, kita zikirlah apa-apa, doa. Sebab apa Nabi kata selepas tahiyat akhir, doalah apa saja yang kamu nak. So bacalah doa dalam Al-Quran ke Rabbana atina, zikir banyak kali, ataupun ulanglah Rabbana zalamna anfusana banyak kali ke, ulang balik ke, sampai imam dah habis duduk tahiyat akhir. So kita pun duduk tahiyat akhir, baca sama-sama dengan dia dan salam sama-sama. Ini kalau imam 4 rakaat, kita 3 rakaat. Okey? Baik. Azlan daripada Azlan, salam Ustaz, adakah imam perlu memastikan bahawa dia telah membayar hutang salat fardu beberapa tahun dahulu sebelum dia layak untuk menjadi imam? Ya, imam pun sama juga. Imam kena pastikan kalau dia nak jadi imam, dia kena solat gantikan dulu qada. Ya. Tapi kalau imam tak qada, itu salah dia. Makmum tetap sah. Makmum tetap sah. Makmum tak payah qada. Kalaulah dia buat, ya, kalau mazhab Syafi'i tak sah dia punya tarawih sebab apa, dia ada hutang qada. Ya, tapi kalau dia buat juga, bagi sisi imam tak sah, tapi di sisi makmum tak sah. Sebab apa? Dia aib yang tersembunyi, tidak menjadi masalah. Tapi katakanlah imam tu dia memang dinobatkan dan memang dilantikkan dan memang ada qada dahulu. Ya, jadi tak ada masalah. So imam niat qada subuh, ya, maka makmum kat belakang solat tarawih, sah, tak ada masalah. Seperti mana disebutkan yang pertama tadi, tak ada masalah. Imam niat qada subuh, so dia tak payah baca kunut lah, nanti fitnah pula kan, dia apa pasal pula tarawih baca kunut. One witir yang kena baca kunut, itu pun 15 malam terakhir. Ya, so imam niat qada subuh, ya, makmum tarawih, dapat pahala, win-win situation. Imam dapat qada dan makmum dapat pahala sunat tarawih. Kan settle? Ya. Indahnya agama ini, alhamdulillah, betul. Ya. Datuk kata terima kasih atas ilmu. Terima kasih Datuk. Ini Datuk Rosli Atan, dia yang menjadi asbab untuk kita mendapat kebaikan malam ni, ya, dengan ada Yayasan Budi Ihsan, dengan bantuan Datuk. Kalau tak ada Datuk, tak adalah kuliah malam ni, tapi disebabkan Datuk lah, insya-Allah malam ni semua dapat ilmu dan saya dapat sampaikan ilmu. Moga-moga Allah merahmati Datuk Rosli dan Yayasan Budi Ihsan kerana bukan saja membantu asnaf di sekeliling Malaysia, di seluruh Malaysia, tapi menganjurkan banyak majlis ilmu yang tidak kira siang malam, tuan-tuan. Yayasan Budi Ihsan mempromosikan majlis ilmu siang malam, pagi saja dah 4-5 kuliah, petang, malam dengan tadarus sekali, subhanallah. Moga Allah merahmati Datuk Rosli dan Yayasan Budi Ihsan. Ya. Baik, salam Ustaz, bagaimana jika saya qada, boleh ke isteri ikut belakang solat tarawih? Boleh, no problem, tak ada masalah. Macam tadi kan suami kata, yang abang nak solat qada subuh, ya, okey, awak kat belakang niat tarawih, boleh tak? Boleh, no problem. Berapa rakaat abang? 20 rakaat. 20 rakaat, 2 abang tarawih, kamu kat belakang witir. Kamu kat belakang Allahumma salli ala Muhammad, tarawih. Boleh, tak ada masalah. Nanti witir macam mana? Witir abang niat solat maghrib, kamu niat solat witir. Settle. Boleh tak? Ya. Muhammad Aini, jika berniat solat pada qada 4 rakaat pada permulaan dan bila nak sambung rakaat ketiga, kita terus ikut imam tanpa ada penambahan niat. Niat dalam hati je lah. Ya. Niat hati bahawa aku ikut imam ini untuk solat isyak. Settle. Dia tak payah usalli, tak payah. Ya. Dalam hati terus. Ya. Terus tambah niat saja. Baik, soalan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lari topik sikit. Isteri saya baru habis pantang. Oh, tahniah. Alhamdulillah. Dapat baby, ya. Dan sekarang dia sedang menyusukan anak. Soalan saya, kalau isteri saya ada stok susu, adakah rukhsah puasa dia menyusukan? Maksudnya, ya, ada orang ni dia menyusukan anak, ya. Dia ada stok susu, ya. Kalau dia ada stok susu,
maka dia kena puasa lah tuan-tuan. Sebab apa? Stok susu tu untuk cukup. Kecuali kan kalau dia tak puasa nanti susu dia kering. Maka dia boleh berbuka, tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada susu banyak, ya, maksudnya hari ni simpan cukup untuk anak sehari suntuk, maka besok dia puasa lah. Maksudnya kalau dia berpuasa, malam tu nanti susu keluar balik, simpan balik dalam masalah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia jenis memang tak boleh, kalau berpuasa satu hari nanti susu kering, maka dia tak wajib berpuasa, boleh berbuka dan sebagainya. Wallahu taala a'lam, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan semua dah habis. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan barakat. Pesanan saya kali terakhir, ya, video ni akan dikekalkan, terus share video ini, semua dapat manfaat, supaya semua dapat manfaat. Yang penting kita mempromosikan Yayasan Budi Ihsan. Ini amal jariah tuan-tuan. Tuan-tuan sebarkan video ini, tuan-tuan sekaligus mempromosikan usaha kebajikan Yayasan Budi Ihsan membantu asnaf seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. So tuan-tuan nak apa ganjaran ihsan, ganjaran fadilat amal jariah, sebarkan ilmu yang saya sampaikan dan sebarkan amalan kebajikan ini supaya Yayasan Budi Ihsan dapat menyalurkan seluruh derma-derma yang tuan-tuan promosikan dengan mudah dan lagi ramai yang boleh kita bantu, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza daman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih tuan-tuan kerana sudi mengikuti kelas saya pada malam ini, dan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan kerana menaja kuliah pada malam ini dan malam-malam seterusnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.